Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini adalah siri ke-27 kuliah ilmu usul fiqh menggunakan kitab Al-Wajiz fi Usulul Fiqh karangan Dr. Abdul Karim Zaidan. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan membicarakan dan menyambung perbincangan berkenaan tajuk Al-Ahliyah wa Awariduha. Telah kita sebutkan pada perbahasan kuliah-kuliah yang lepas bahawa antara syarat untuk sah sesuatu pentaklifan oleh syarak ialah mukallaf itu layak untuk diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu pentaklifan. Dan kelayakan taklif ini dia sabit ataupun dia diwajibkan kepada seseorang manusia apabila telah mencapai akil dan juga baligh. Kan? Namun para ulama usul fiqh bercakap tentang kelayakan ataupun al-ahliyah ini dan juga wa awariduha dan perkara-perkara yang menghalang kelayakan seseorang individu itu secara umum. Dan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Wajiz ini akan menjelaskan dengan lebih detail ataupun untuk memudahkan kita faham berkenaan dengan kelayakan ataupun kesesuaian seseorang itu untuk menerima pentaklifan daripada syarak. Baik. Jadi dalam bab ni Dr. Abdul Karim Zaidan membahagikan yang pertama perbincangan berkenaan dengan al-ahliyah iaitu kelayakan, dan yang kedua berkenaan dengan awaridul ahliyah iaitu perkara-perkara yang menghalang kelayakan seseorang individu Muslim. Baik, sekarang ni kita masuk terlebih dahulu berkenaan dengan ta'rif ataupun definisi al-ahliyah. Okey, al-ahliyatu lughatan bermakna as-salahiyah. Al-ahliyah bermakna as-salahiyah iaitu kelayakan ataupun kesesuaian seseorang individu untuk menerima pentaklifan daripada syarak. Okey, jadi kalaulah kita menyatakan bahawa fulanun ahlun likaza, iaitu bermaksud individu tersebut layak dan sesuai dan berkelayakan untuk sesuatu bidang tersebut. Okey, itu dari segi lughatan. Manakala dari segi istilahan, khususnya pengistilahan ulama usul fiqh, al-ahliyah itu terbahagi kepada dua bahagian ataupun dua jenis, dua kategori. Yang pertama dinamakan ahliyatul wujub dan yang kedua dinamakan ahliyatul ada. Dua kategori yang terdapat ataupun para ulama usul fiqh membahagikan al-ahliyah ini kepada dua kategori, ahliyatul wujub dan yang kedua adalah ahliyatul ada. Baik. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ahliyatul wujub? Ahliyatul wujub ialah salahiyatul insan liwujubil huquqil masyru'ati lahu wa alaihi, iaitu kelayakan. Ahliyatul wujub bermaksud kelayakan dan kesesuaian seseorang individu itu untuk menerima hak-hak yang disyarakkan ataupun yang ditaklifkan kepadanya dan ke atasnya. Kan? Iaitu maksud dia kesesuaian ataupun kelayakan dan kebolehterimaan seseorang individu itu untuk menerima hak-hak tertentu yang Allah syarakkan, yang Allah taklifkan dalam syariat kita. Okey. Dan dia punya kelayakan bagi ahliyatul wujub ini berkaitan dengan azimmah, iaitu tanggungan. Tanggungan seseorang individu. Dan yang dimaksudkan dengan azimmah ataupun tanggungan di sini ialah kelayakan individu dalam ahliyatul wujub itu dikaitkan dengan
dengan hidupnya seseorang itu. Maksudnya once, sebaik saja Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan nyawa kepada seseorang individu itu di peringkat janin dalam perut kandungan ibu lagi, maka individu tersebut telah pun ada hak-hak tertentu yang mana dia boleh terima, yang mana kita akan explain dan kita syarahkan sebentar nanti. Baik. Jadi dalam ahliyatul wujub ini kita faham bahawa syarak mengaitkan ataupun menentukan bahawa kelayakan seseorang individu di bawah kategori ahliyatul wujub ini dikaitkan dengan al-hayah, iaitu hidupnya ataupun bernyawanya seseorang manusia. Okey. Wazimmatu dari segi bahasa bermaksud tanggungan. Okey. Azimmah fil lughati, lughatan bimakna al-ahdu, iaitu asal maksud azimmah dari segi bahasa iaitu perjanjian, al-ahdu. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 10, la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah, yang bermaksud mereka tidak menghormati pertalian kerabat dan perjanjian, al-ahdu, terhadap orang-orang yang beriman dan merekalah orang-orang yang menceroboh. Surah At-Taubah ayat 10. Kemudian biasa bila kita sebut az-zimmah ni, dan satu istilah yang agak famous dalam fiqh kita sebut ahluz zimmah, kan? Jadi siapakah ahluz zimmah ataupun kafir zimmi ini, kan? Dan dinamakan orang bukan Islam, orang non muslim yang tinggal di negara Islam secara tetap, dan ada perjanjian tertentu di antara mereka dan juga pihak kerajaan Islam, dinamakan golongan non-muslim ini sebagai ahlu az-zimmah ataupun kafir zimmi. Ataupun yang bermaksud ahlu zimmi ini iaitu penduduk yang ada perjanjian, ahlul ahdi, penduduk non-muslim yang ada perjanjian dengan kerajaan Islam. Okey. Manakala az-zimmah dari segi istilahan, dari segi makna istilahan, wasfun syar'iyyun yasirul insanu ahlan lima lahu wa alaihi, iaitu kalau kita terjemah secara yang biasa kita terjemah, az-zimmah ini bermaksud tanggungan, iaitu tanggungan apa? Satu sifat syar'i di mana bila kita memiliki sifat tersebut, maka kita berkelayakan ataupun kita sesuai dan layak untuk menerima hak-hak tertentu dan kewajipan-kewajipan tertentu. Okey. Oleh itu, az-zimmah dengan makna istilahan yang kita sebutkan tadi ini, dia akan sabit kepada semua manusia. Tak kira siapa, kan? Selagi mana dia ada nama, selagi dia bernama manusia, okey, dan selagi dia bernyawa, maka dia akan ada apa yang dinamakan oleh ulama usul fiqh sebagai ahliyatul wujub. Okey. Iaitu ma min mauludin yuladu illa walahu zimmah. Tidak ada seorang bayi ataupun seorang manusia yang dilahirkan kecuali dah ada tanggungan yang syarak bagi. Okey. Oleh itu yakunu ahlan lil wujubi lahu wa alaihi. Oleh itu apabila dia ada zimmah, dan zimmah yang dimaksudkan di sini ialah nyawa, dia ada roh, dia ada nyawa, maka dia layak untuk al-wujub, ahlan lil wujub, iaitu layak untuk menerima kewajipan-kewajipan ataupun hak-hak tertentu. Okey. Jadi asas kepada ahliyatul wujub ataupun foundation, platform asas kepada ahliyatul wujub ini, itulah yang dikatakan al-hayah, iaitu bernyawanya seseorang manusia itu. Okey. Jadi bil hayati takunu lil insani zimmatun. Apabila adanya nyawa, maka akan sabitlah, akan adalah zimmah
ataupun yang dipanggil ahliyatul wujub kepada seseorang manusia. Wa 'alaiha tanbani ahliyatul wujub. Jadi apabila al-hayah ada, wujudnya nyawa yang Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan roh kepada manusia ni sejak daripada janin, sejak daripada dalam kandungan ibunya, maka bagi janin tersebut dan apabila dia lahir, dia hidup sampailah saat dia mati, maka dia telah ada ahliyatul wujub kepada diri dia. Sebab itulah Dr. Abdul Karim Zaidan menegaskan tasbutu hadhil ahliyah lil janin wa in kanat naqisatan. Jadi hatta kepada janin dalam perut kandungan ibu tu pun rupanya dah ada ahliyatul wujub yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam syariat kita. Kenapa janin dah ada ahliyatul wujub ini, iaitu kelayakan untuk menerima hak, kan? Kelayakan untuk menerima hak sebab liwujudil hayati fihi, kerana adanya sifat nyawa dalam diri dia. Okey, secara ringkas saya bagi contohlah. Apa maksud ahliyatul wujub kepada janin, iaitu dia boleh menerima satu hak, iaitu dia maksud begini. Katakan pasangan suami isteri ni lah, kan, dia tahu bahawa isteri dia mengandung. Okey, telah disahkan oleh doktor bahawa isterinya mengandung sekian-sekian minggu ataupun bulan. Jadi perasaan seronok kepada pasangan suami isteri ni memang ada lah, kan? Apatah lagi kalau anak yang pertama, kan, bila baru kahwin tiba-tiba dapat tahu mengandung, jadi perasaan seronok tu ada. Dan kadang-kadang bukan setakat pasangan suami isteri itu saja, mungkin mak ayah kepada si suami, mak ayah kepada isteri ni pun tumpang gembira. Jadi apabila pakat-pakat gembira ni, mereka terus bagi satu sumbangan duit lah, bagi sumbangan duit kepada janin. Bukan bagi kat mak ayah, tapi memperuntukkan siap-siap satu portion, satu jumlah duit, tak kisahlah berapa, RM1 ke, RM10 ke, RM100 ke, kepada janin. Boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh, kan? Kenapa? Kerana telah sabit ataupun telah ada kelayakan al-wujub, ahliyatul wujub ini kepada janin, iaitu boleh menerima sumbangan tersebut, kan? Jadi macam mana nak buat? Kalau nak buka akaun, tak boleh lagi sebab belum lahir, kan? Kalau dah lahir, itu bolehlah mak ayah dia tu buka akaun, kan, atas kita panggil amanah mak ayah. Tapi ini belum lahir. Kalau pergi ke bank pun, bagi tahu, cik, saya nak buka akaun. Nak buka akaun siapa, tuan? Saya nak buka untuk anak saya yang ada dalam kandungan isteri saya ni. Pihak bank pun takkan terima, kan? Tetapi dalam fiqh, dari segi fiqh, boleh tak mak ayah ataupun datuk nenek memberi siap-siap sumbangan kepada janin yang dalam perut? Jawapannya boleh, sebab telah ada ahliyatul wujub kepada janin tersebut. Cuma ahliyatul wujub yang ada pada janin itu dinamakan naqisatan, iaitu naqis ni maksud kurang. Kenapa kurang? Ahliyatul wujub an-naqisah dipanggil. Kenapa an-naqisah tak al-kamilah? Sebab janin tu walaupun dalam kandungan, tetapi sebenarnya dia belum sempurna, kita panggil kewujudannya, dari segi dunia realiti, dia masih dalam perut mak dia. Once dia dah keluar, kan, dah lahir selamat dalam keadaan bernyawa, barulah ahliyatul wujub itu akan menjadi al-kamilah, sempurna. Baik. Okey, menurut Dr. Abdul Karim Zaidan, ahliyatul wujub yang kita jelaskan sebentar tadi, kalau menurut undang-undang, khususnya undang-undang di Timur Tengah, kan, ahliyatul wujub, istilah ahliyatul wujub itu dinamakan sebagai asy-syakhsiyatul qanuniyah. Okey, individu yang dijamin haknya dalam undang-undang. Okey, itu istilah undang-undang lah. Baik.
Itu kategori pertama kepada manusia yang dinamakan ahliyatul wujub, iaitu satu kelayakan yang melayakkan seseorang manusia itu untuk menerima hak-hak tertentu dalam hidup dia. Yang kedua dinamakan ahliyatul ada, kan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ahliyatul ada ini? Ahliyatul ada'i hiya salahiyatul insan li an yutalaba bil ada' wa li an tu'tabar aqwaluhu wa af'aluhu wa tatarattabu 'alaiha atharuha asy-syar'iyyah. Iaitu kelayakan seseorang manusia untuk dituntut melakukan sesuatu perkara dan juga supaya boleh diambil kira apa sahaja perkataan dan perbuatannya, dan akan ada kesan-kesan tertentu daripada perkataan dan perbuatannya itu. Okey, maksudnya apabila idza sadara minhu tasarrufun kana mu'taddan bihi syar'an. Ahliyatul ada ini iaitu kelayakan seseorang untuk diambil kira segala pertuturan dan segala perbuatannya. Apabila dia melakukan, apabila dia berucap dengan suatu perkataan, maka sampai satu tahap sebelum itu tidak dikira. Tidak dikira ni maksudnya tak berdosa, tak berdosa dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Tetapi apabila sampai satu tahap, pertuturan kita, percakapan kita, perbuatan kita akan diambil kira dan dikira sah. Contohnya dalam bab ibadat, kita melakukan ibadat solat contohnya dengan rukunnya, dengan syaratnya, maka dia akan menjadi sah. Kalau dari segi perbuatan jenayah, bila kita melakukan sesuatu perbuatan yang berbentuk jenayah, dan jenayah dalam syariat Islam ni dia ada beberapa kategori, maka perbuatan jenayah kita itu akan diambil kira, kita dikira berdosa, kita akan dijatuhkan hukuman kalau sabit kesalahan. Okey. Jadi idza sadara minhu tasarrufun, apabila berlaku satu-satu tindakan ni sama ada percakapan ataupun perbuatan, kana mu'taddan bi syar'an, maka ia akan diambil kira. Okey, wa idza adda ibadatan kana ada'uhu mu'tabaran wa musqitan lil wajib. Kalaulah yang tadi kita katakan, apabila dia melakukan satu-satu ibadat, maka ibadatnya akan diambil kira, kan? Kalau dia buat mengikut syarat dan rukun, ibadat tersebut akan sah. Okey, wa musqitan lil wajib, dan akan menggugurkan kewajipan. Contoh macam solat lah, kita ambil wuduk, menghadap kiblat, tutup aurat, apa semua tu, jaga kebersihan tempat suci dan sebagainya, kita melaksanakan rukun-rukun solat, maka sahlah ibadat kita. Wa idza jana ala ghairihi ukhidha bi jinayati muakhazatan kamilah. Apabila dia melakukan jenayah tertentu kepada orang lain, maka dia akan diambil kira, perbuatannya diambil kira, iaitu dia akan, kalau dapat kena tangkap, dibicarakan dan dibuktikan bersalah, maka dia akan diberikan satu hukuman, sama ada berbentuk badanian atau malian. Okey. Dan poin yang penting dalam ahliyatul ada menurut ulama usul fiqh di sini, asas hadhil ahliyah huwa tamyiz lal hayah. Iaitu sifat tamyiz, kan. Sifat tamyiz ni yang biasa kita masyhur, yang kita dengar dalam kitab, dalam perbahasan fiqh, iaitu sifat mumayyiz, iaitu boleh membezakan antara baik dan buruk. Okey, jadi para ulama usul fiqh, nanti kita akan sampai perbahasan yang berikutnya, level ataupun tingkatan-tingkatan al-ahliyah ini, bermula daripada janin, kemudian sejak yang pertama janin, kemudian sejak dilahirkan, kemudian adanya sifat tamyiz, sifat mumayyiz yang selalunya biasa kanak-kanak yang berumur 7 tahun ke atas, dan peringkat seterusnya, peringkat terakhir sekali sampai kita meninggal lah, kan. Baik. Itu dapat kita faham tentang ahliyatul wujub dan ahliyatul adab. Senang cerita, kita cuba simpelkan pemahaman tentang ahliyatul wujub dengan ahliyatul adab ni. Ahliyatul wujub ialah kelayakan untuk menerima.
kan, kelayakan untuk menerima hak. Manakala ahliyatul ada ialah kelayakan ataupun kesesuaian individu untuk melaksanakan pentaklifan yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dalam syariat kita. Baik, bagi kedua-dua ahliyatul wujub dan juga ahliyatul ada ini terbahagi kepada dua pula, kan, iaitu yang pertama ahliyatul wujub an-naqisah dan yang kedua ahliyatul wujub al-kamilah. Begitu juga ahliyatul ada terbahagi kepada dua kategori juga, ahliyatul ada an-naqisah dan ahliyatul ada al-kamilah. Okey, kenapa ahliyatul ada dan ahliyatul wujub ini dia ada dua kategori pula, dua bahagian pula, iaitu an-naqisah dengan al-kamilah. Okey, kerana untuk ahliyatul wujub dan juga ahliyatul ada ini dia melibatkan tingkatan-tingkatan ataupun kita panggil tempoh al-adwar, tempoh perjalanan hidup seseorang manusia bermula daripada janin. Okey, sebab itulah tempoh ini seperti mana yang tadi saya sebutkan, dia semua manusia akan melalui ataupun kebiasaannya, kalau dia hidup sampai sampai dewasa, dia akan melalui 4 tempoh ataupun 4 tingkatan ataupun 4 peringkat. Yang pertama daurul janin, tempoh dia menjadi kandungan dalam perut ibu. Yang kedua daurul infisal ila tamyiz, iaitu tempoh ataupun peringkat manusia itu lahir sehinggalah sebelum ataupun sehinggalah umur tamyiz. Dan kebiasaan para ulama menentukan umur tamyiz ni lebih kurang 6 ataupun 7 tahun. Yang ketiga ataupun peringkat ataupun tempoh ketiga dinamakan daurut tamyiz ilal bulugh, iaitu tempoh dan peringkat daripada umur tamyiz sehingga umur baligh, iaitu lingkungan umur 7 hingga 12, 13, 14, 15, lebih kurang umur itu. Okey. Dan yang keempat, seseorang manusia itu dia akan melalui fasa ataupun tempoh ataupun peringkat dauru ma ba'dal bulugh ilal maut, iaitu bermula daripada dia baligh, dan baligh ini dia bergantung kepada individu. Kadang-kadang umur 12, 13 tu orang lelaki lah, kan? Dia akan mimpi basah, kan? Ataupun orang perempuan lingkungan umur 10, 11, 12 juga lebih kurang, dia akan datang haid, keluar haid kali pertama. Dan seandainya kalau ikut hukum fiqh kita ni, kalau sampai umur 15 tahun lelaki dan perempuan tidak keluar mani dan orang perempuan tidak keluar haid sampailah umur 15, maka automatik dia akan jadi seorang yang baligh. Jadi ini 4 fasa ataupun 4 tempoh dan peringkat yang akan manusia kebiasaannya akan lalui, kan? Dan bermula daripada peringkat janin lagi, rupanya telah ada satu kelayakan di mana dinamakan sebagai ahliyatul wujub, dan asasnya ialah kita panggil asasnya ialah adanya nyawa, kan, iaitu al-hayah. Al-hayah itu maksud nyawa yang Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan kepada janin, kan? Itu asas dia. Manakala dalam ahliyatul ada asasnya ialah sifat tamyiz, kan? Apabila adanya sifat tamyiz yang pada kebiasaannya itu dapat membezakan antara baik dan buruk, maka bermulalah fasa ahliyatul ada kepada seseorang individu untuk diambil kira apa sahaja perbuatan ataupun percakapannya. Dan itu sebagai mukaddimah untuk kita memahami tentang maksud kelayakan seseorang individu menurut kacamata usul fiqh. Dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung pendetailan dan perincian terhadap semua fasa-fasa yang 4 ini, iaitu daurul janin, daurul infisal ila tamyiz, daurul tamyiz ila bulugh dan juga daur ma ba'dal bulugh.
InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita pada masa yang akan datang. Setakat itu sahaja kuliah kita pada malam ini, yang ringkas setelah kita berehat panjang sebelum sedikit daripada bulan Ramadan sehinggalah melepasi bulan Syawal ini. Dan insyaAllah mulai minggu ni kita dah bermula pada malam ini, dan saya akan maklumkan dari masa ke semasa kuliah kita untuk kuliah usul fiqh ini secara bersiri, insyaAllah. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas pada malam ini dapat membuka dan dapat memahamkan kita maksud al-ahliyah, iaitu kelayakan seseorang manusia. So apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datang daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.